Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama bermuzakarah dalam kitab Muniyatul Musalli. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mula, sambung di mana? Muka surat 9. Ya. Baris yang ke-10 daripada atas. Kita tengok muka surat 9 baris yang ke-10 daripada atas. Kita masih lagi berada dalam membicarakan sunat-sunat ab'ad. Membicarakan tentang bab sunat-sunat ab'ad. Kita tengok pada dan disunatkan dan sunat sembahyang ab'ad. Itu yakni pada menjabarkan dengan sujud sahwi. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Dan 8 perkara pertama 28, maksud 28 perkara pertama tasyahud awal. Dia kata apa? Apa dia kata itu? Sunat ab'ad ni dalam kita solat fardu ataupun solat sunat, dalam sunat ab'ad yang dikatakan sunat ab'ad ni apa dia? Bila kita tinggal, kita kena dijabarkan dia. Maksud jabar ni digantikan dia. Diganti dengan apa? Diganti dengan sujud sahwi. Digantikan dengan sujud sahwi. Kalau kita tinggal sunat ab'ad, tu membezakan di antara sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Membezakan di antara sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Sunat ab'ad kalau kita tinggal disunatkan kita sujud sahwi. Sunat hai'ah kita tinggal tidak disunatkan kita sujud sahwi. Maka dia kata di sini apa dia? Maka dan ia ini dijabarkan dengan sujud sahwi sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kan sama ada sembahyang tu sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Mestilah kalau kita tinggal maka kena sujud sahwi. Contoh dia apa dia? Kita sembahyang sunat qabliyah. Sunat qabliyah ataupun qabliyah maghrib ataupun contohnya kita tertinggal sunat ab'ad. Apa sunat ab'ad? Salah satunya apa dia? Salah satunya kita tasyahud. Contohnya tertinggal tasyahud. Yang 4 rakaat. Kita sembahyang sunat ab'ad, sunat rawatib 4 rakaat. Kita tertinggal tasyahud awal contohnya, maka disunatkan kita sujud sahwi walaupun perkara itu adalah sunat sembahyang sunat. Maka dia kata apa di sini? Dan ada 8. Betul tak? Dia kata apa di situ, Pak Syekh?
Punggah. Perkara pertama iaitu tasyahud awal. Kita baca tadi, kita baca tasyahud awal. Salah satunya sunnah arba'in iaitu tasyahud awal. Dan keduanya, duduknya. Bila kita nak baca tasyahud awal, maka kita mestilah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal macam mana tuan? Duduk tasyahud awal kita akan duduk secara iftirash. Secara iftirash. Ada orang tasyahud akhir dia duduk secara iftirash. Dengan tidak ada asbab. Dengan tidak ada sebab yang memudaratkan dia. Ni banyak berlaku kita hari ni tuan. Banyak berlaku. Ni setiap kuliah bila sampai bab ni saya akan beritahu. Akan terang kepada tuan-tuan. Seperti mana membezakan di antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sebab tu dalam solat ni tuan-tuan, dia ada duduk tabarruk dan duduk iftirash dan duduk iqa'. Ni tiga cara duduk yang menjadi sunnah. Cara duduk yang menjadi sunat yang Nabi pernah buat. Macam tu. Jadi bila tasyahud awal kita duduk secara iftirash. Iftirash ni apa dia? Buntut kita duduk di atas tapak kaki kiri. Kaki kanan kita, jari kaki kanan kita dibaca. Tu duduk iftirash. Duduk tabarruk, kaki kiri kita duduk di bawah betih kanan kita. Kemudian jari belakang, jari kanan kita, kaki kita dibaca. Tu duduk tabarruk. Duduk tabarruk ni apa dia? Khusus untuk tasyahud akhir. Duduk iftirash khusus kepada tasyahud awal. Dan duduk di antara dua sujud. Hari ini banyak yang berlaku tuan-tuan. Tasyahud awal pun dia duduk iftirash. Tasyahud akhir pun dia duduk iftirash. Tanpa ada keuzuran. Maksud keuzuran ni apa tuan-tuan? Maksud keuzuran ni tempat yang sempit. Tempat yang sempit. Dia tasyahud awal, tasyahud akhir, dia tak boleh nak duduk secara apa? Tabarruk. Tak boleh duduk. Bila tak boleh nak duduk, maka pada ketika itu dia boleh menggunakan cara duduk yang menjadi sunnah juga, iaitu duduk secara iftirash. Kalau ada sebab yang menyebabkan dia tak dapat nak menyempurnakan cara duduk yang sempurna. Ataupun dia ni mungkin orang yang badan besar. Bukan macam dengan Dan lah, Dan kecil lagi. Ada yang lagi besar pada Dan. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Punggah tu kan. Badan dia besar. Bila badan dia besar, dia tak boleh nak duduk secara tabarruk. Kalau dia duduk secara tabarruk, kemungkinan dia duduk di atas paha kawan. Kan? Dia duduk di atas paha kawan. Kawan kalau tengok kali pertama kena, kali kedua dia tengok kita, mampu dia lari. Kan? Dia tak mau duduk kita sebab kita duduk atas paha dia. Dia duduk atas kaki dia. Jadi kita tengok badan kita, cara kita. Kalau kita duduk tadi ni selesa tak? Selesa bagi kita. Secara kita tak selesa secara iftirash tabarruk contohnya. Tasyahud akhir kita tak selesa duduk secara tabarruk. Maksudnya tabarruk ni apa? Kaki kiri kita masuk di bawah betih kanan. Tak boleh nak duduk. Kalau tak boleh nak duduk, pada ketika itu kita menggunakan kaedah yang lain. Yang disarankan dalam ibadat solat, seperti mana duduk iftirash ataupun duduk iqa'. Dua lagi cara duduk dia. Kalau dia kata iftirash ni boleh selesa bagi dia dan dia ni tidak mengganggu atas kekhusyukan dia, maka pada ketika itu barulah dia duduk secara iftirash. Bukan sengaja-sengaja nak pergi duduk secara iftirash. Tasyahud awal pun iftirash, tasyahud akhir pun iftirash. Ni banyak berlaku tuan-tuan. Tak tahulah mereka ambil mana, wallahu alam bisawab. Okay. Jadi nak baca tasyahud awal ni, mestilah kita baca tasyahud awal. Baca tasyahud awal adalah sunat arba'in. Kita tertinggal sunat arba'in, maka sunat kita sujud sahwi. Yang pertama. Dan kemudian bila nak baca tasyahud awal, mestilah duduk secara tasyahud awal. Duduk secara tasyahud awal ni seperti mana kita sebut, duduk iftirash. Apa dia? Buntut kita duduk di atas tapak kaki kiri. Dan kaki jari kanan kita ni dipacakkan dia. Tu secara duduk iftirash. Ada orang kata dia tak boleh nak duduk, kaki dia tak boleh nak pacak contohnya. Jari dia tak boleh nak pacak. Mungkin disebabkan dia ni badannya besar. Badan besar.
Ataupun kaki dia pernah gout. Contoh. Yang ada gout lah. Kadang-kadang tuan, orang yang kena gout ni kadang-kadang dia punya sendi ni dah rosak. Rosak. Bila rosak ni dia mungkin nak tekan dia punya jari kaki ni problem dekat dia. Jadi dia bolehlah keselesaan dia. Cara mana dia duduk. Kan. Macam kita baca dulu apa dia? Dalam kitab Qaul Hitam, cara duduk. Duduk ni kita duduk yang disarankan, 3 duduk cara duduk tadi. Iftirash, tabarruk, iqa' dalam ibadat solat. Ada orang dia kata saya tak nak duduk yang 3 perkara ni. 3 perkara ni macam ni saya tak nak duduk. Saya nak ubah lain. Sebab saya ni dah 70 tahun dah hidup. Kan. Dah 70 tahun dah hidup, saya ni dah boring lah. Kan. Saya nak duduk bersila boleh tak? Tok Syekh kita angguk. Boleh. Dan tak ada nak cakap kita boleh lah. Ya, ilmu yang fa'um bih. Kan? Duduk nak duduk bersila boleh tak? Boleh. Nak duduk bersila boleh tak? Boleh. Nak duduk apa? Duduk cangkung. Tiba-tiba nak duduk cangkung boleh tak? Punggah sungguh. Kan? Lepas tu nak duduk merangkak boleh tak? Sembahyang duduk merangkak boleh tak? Boleh, tapi tidak menjadi sunnatun Nabi SAW. Yang boleh apa dia? Yang lebih sempurna, cara duduk 3 tadilah. Iftirash, tabarruk, iqa'. 3 cara tadi. Ni kita baca dalam kitab Qaul Hitam dulu. Kita baca dulu. Jadi ikut keselesaan kita. Jadi nak baca tasyahud mestilah duduk secara nak baca tasyahud awal mestilah duduk secara tasyahud awal. Dan ketiga membaca doa qunut. Iaitu sunat abad juga membaca doa qunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ketika mana? Ketika solat fardu subuh. Ni berlaku dekat kita tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baca dah kot. Yang tadi yang 3 jenis duduk tadi. Yang kedua 3 tadi. Punggah. Angguk dah kah? Ya. Pasal kita tanya, apa nama duduk tadi kita sebut tadi? Duduk, iftirash, tabarruk, iqa'. Iftirash dengan tabarruk kita dah tahu. Iqa' ni apa dia? Iqa' ni cara duduk apa dia? Duduk, buntut kita duduk di atas tumit kaki. Kita rapatkan tumit kaki, buntut kita duduk di atas tumit kaki. Hal ni banyak berlaku dekat orang yang orang di belah Pakistan, belah India. Duduk macam ni. Ni mazhab kita Imam Syafi'i ni. Ni bukan mazhab Imam Malik ke Imam Hanafi ke tak. Ni mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Saya tengok pengalaman saya tengok di mana di Madinah, di Mekah. Orang yang duduk secara iqa' ni kebanyakannya orang sebelah India, sebelah Pakistan. Mereka duduk secara iqa' ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir ataupun duduk di antara dua sujud. Tapi bila mereka duduk ni, kalau orang yang badan besar, bukan besar, besar. Orang yang badan besar ni dia tak dapat nak duduk tasyahud terlalu lama. Pasal apa? Mungkin wallahu a'lam bisawab macam mana keadaan mereka, kita tahulah keselesaan tadi beza. Tapi kalau orang badan kurus, tak ada masalah. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Tapi itu saya duduk secara iqa'. Kita kadang dekat surat At-Taqwa ni kita nak duduk secara iqa' boleh tak? Boleh? Tak ada masalah. Tu imam kita nak duduk secara iqa' boleh tak? Boleh. Tu salah satu sunnatun Nabi SAW. Cara duduk yang disarankan dalam solat. Dan seterusnya. Yang ketiga itu baca doa qunut. Baca doa qunut ni tuan-tuan, sunat abad. Kita tak boleh dengan sengaja meninggalkan doa qunut. Sengaja tinggal. Boleh tak? Walaupun kita kata doa qunut ni sunat. Bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bagi mazhab Imam Syafi'i duduk baca doa qunut waktu subuh adalah sunat. Sunat apa? Sunat abad. Ni berlaku dekat mana? Dekat Mekah. Kita kata kat Mekah lah. Senang. Kalau kita kata apa nama di negeri Malaysia kita di utara, ada juga yang tak baca doa qunut. Kan kita kata. Jadi yang tak baca di Mekah ni tuan, kalau kita tengok imam
Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak baca doa qunut. Tak baca doa qunut. Bagi kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala kata apa? Tidak menjadi satu keringanan untuk kita meninggalkan doa qunut. Tidak menjadi satu keringanan. Keringanan ni maksudnya apa? Tak boleh kita nak sengaja tinggal, tak boleh. Bagi kita ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mau tak mau, suka tak suka, kita kena baca doa qunut. Tak boleh, walaupun kita kata sunat tak buat, tak apa, buat tak apa, tak buat tak apa. Kita kata. Kan? Tapi bila kita pergi ke Mekah, tu Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak baca doa qunut. Adakah kita nak baca doa qunut? Boleh tak kita baca doa qunut? Punggah. Dia demai soalan. Sebab bila ada soalan ni baru dia main masuk otak, kadang-kadang tak masuk otak, kadang-kadang sambil dengan apa nama? Kuliah. Lena. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Okey. Ubat lena dengan kuliah. Ubat lena pergi dengan khutbah. Confirm lena. Kan? Apa dia kan? Imam Masjidil Haram tak baca doa qunut. Kita boleh baca doa qunut tak? Boleh. Punggah. Tu imam tak baca, kita nak baca boleh tak? Tu imam tak baca, kita nak baca boleh tak? Tu imam tak sujud sejadah, kita nak sujud sejadah boleh tak? Ikut imam. Okey. Ni apa nama? Ni demai ni. Ni nak bagi otak tu fikir sikit. Dua hukum yang berbeza. Kita tengok dua hukum yang berbeza. Apa dia? Kalau tu imam sujud sajadah, tu imam tak sujud sajadah. Tu imam tak sujud sajadah, maka tidak disunatkan makmum sujud sajadah. Tapi kalau imam tak sujud sajadah, makmum sujud sajadah, makmum batal solat. Makmum batal solat. Ini kita baca dulu, panjang lama dah kita baca. Kita peringat balik. Tu imam sujud sajadah, kita tak sujud sajadah. Pasal minggu lepas tu imam tak sujud, minggu ni kita pula tak nak sujud. Kan lawan tu imam kan. Minggu ni tu imam tak sujud, tu imam sujud, kita tak nak sujud. Tu imam sujud sajadah, tu imam panggung kepala, kita belum sujud, kita batal solat. Makmum batal solat. Ni kalau sujud sajadah. Tapi kalau tu imam tak baca doa qunut, kita nak baca doa qunut boleh tak? Boleh kita baca doa qunut. Boleh kita baca doa qunut. Contohnya kita pergi Masjidil Haram, tu imam tak baca doa qunut, maka kita tengok pada ketika itu ada kesempatan tak untuk kita nak baca doa qunut? Ada kesempatan tak kita nak baca doa qunut? Kalau kita kata ada kesempatan, kita baca. Janganlah baca Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Punggah. Janganlah. Kita baca seorang-seorang kita, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawalla wa barik fi ma. Kalau kita rasa panjang sangat tak boleh nak baca, tak boleh nak baca habis, kita baca doa qunut pendek. Baca doa qunut pendek. Qunut. Wah kan. Kawan sebelah tengok ni apa punya ni. Apa punya ajaran ni pula ni. Doa qunut pendek apa dia? Allahumma ghfirli ya ghafur. Dah cukup. Ataupun kita baca doa qunut pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur. Kan. Ada bukan tak ada. Piramli dia main bawa cerita kat kita. Ni benda tu ada. Kita yang duk ingat lawak. Nin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia buat lawak. Sebenarnya ada Allahumma ghafirli ya ghafur, paling tidak. Ataupun kata ulama paling tidak, kalau kita pergi ke negara yang tidak mengamalkan doa qunut. Pergi negara yang tidak mengamalkan doa qunut. Maka pada ketika itu adakah perlu kita baca doa, kita buat doa qunut solat subuh? Menjadi hukumnya adalah harus. Sama ada kita nak buat tak apa, kita tak nak buat pun tak apa. Sebab kita menghormati di pada tempat negara itu tidak membaca doa qunut. Berlainan kalau tempat kita yang memang baca doa qunut. Berlainan tempat kita yang baca doa qunut, tetapi kita sengaja tak nak baca doa qunut. Ini menjadi satu masalah.
Sebab dia Imam Syafi'i kata apa? Tidak menjadi satu keringanan untuk kita meninggalkan doa qunut bagi solat subuh. Jadi kalau kita tinggal, maka sunat kita sujud sahwi. Dan kemudian mana? Dan keempat, berdiri baginya. Baca doa qunut tadi mestilah baca dalam keadaan berdiri. Ada dalam kitab fiqh mengatakan ada baca doa qunut, ulama mengatakan sebelum rakaat. Selepas surah, sebelum rakaat baca doa qunut dulu. Ada ulama mengatakan selepas rakaat baca doa qunut. Maka yang kita amalkan hari ini iaitu selepas rakaat, selepas i'tidal, sami Allahu liman hamidah, barulah kita baca doa qunut. Ini yang kita amalkan. Menjadi lazim bagi tempat kita ataupun negara kita, kebanyakannya mengamalkan baca doa qunut ini selepas i'tidal dalam solat subuh. Cumanya kalau ada kita pergi satu tempat yang dia mengamalkan baca doa qunut ini sebelum rakaat, maksudnya kita faham kata ada hukum yang mengatakan, ulama membahaskan ada baca doa qunut sebelum rakaat. Tu saja. Tapi tempat kita jangan buat apa? Buang tabiat. Tahu buang tabiat? Tak tahu. Punggah. Sini orang panggil apa? Buat perangai. Buat perangai. Tiba-tiba hari ni buat perangai. Tu imam buat perangai baca doa qunut selepas surah. Kan? Jangan kita duduk subhanallah pula, subhanallah. Kan? Kalau kita dah faham, maksudnya kita tahu kata ada hukum yang baca doa qunut sebelum rakaat, kan? Dan kemudian tak bolehlah baca doa qunut itu baca doa qunut itu ketika kita duduk. Mana dia? Mana? Dan kelimanya membaca solawat atas Nabi SAW, dan membaca solawat atas Nabi SAW. Kemudian daripada tasyahud, dan membaca solawat atas Nabi SAW selepas tasyahud. Tasyahud mana? Kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu menjadi sunat ab'ad. Kata dalam kitab Muniyatul Musalli. Dan keenamnya selawat atasnya. Kemudian daripada qunut, dia kata apa? Dan membaca selawat atas Nabi SAW. Kemudian selepas daripada kita membaca doa qunut, selepas habis kita doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad apa tu? Wa ala gitu lebih kurangnya. Baca doa selawat. Tu juga ala sunat ab'ad. Dan kemudian mana dia? Dan ketujuhnya selawat atas ahli. Kemudian daripada tasyahud akhir, dan membaca selawat iaitu kepada ahli Nabi SAW. Iaitu kalau kita tengok dalam tasyahud ni tuan-tuan, dalam tasyahud ni ada khilaf ulama membaca. Ada yang kata baca Allahumma sampai mana Allahumma salli ala Muhammad, tu yang dikatakan wajib. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama salatu sunat. Ini ada khilaf. Khilaf dalam kitab-kitab fiqh ada yang mengatakan sampai Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad tidak ada. Itu hanya menjadi sunat. Maka dalam kitab Muniyatul Musalli pun menegaskan kepada kita, iaitu membaca selawat ke atas ahli keluarga Nabi SAW ditermasuk dalam sunat ab'ad. Dan kedelapannya selawat atas ahli kemudian daripada qunutnya, dan juga memberi selawat ke atas keluarga Nabi SAW selepas doa qunut. Maka sekalian itu manakala ia meninggalkan satu-satunya, maka sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Dan dia kata apa? 8 tadi ni, 8 perkara tadi yang kita sebut sunat tadi, sunat ab'ad, iaitu 8 perkara. Andainya kita tinggal, maka disunatkan kita sujud sahwi.
Disunatkan kita sujud sahwi. 8 perkara tadi yang mestilah digantikan dengan sujud sahwi. Dia apa dia? Kata ulama seperti mana bekas yang berlubang, maka ditutupkan dia dengan sujud sahwi. Dalam ibadat solat kita ni, ada tempat yang kita tinggal tadi sunat abad, sunat yang dituntut. Maka seperti mana solat kita ini berlubang, tidak sempurna. Jadi macam mana nak menyempurnakan kembali solat kita? Itu tak lain dan tak bukan kita melaksanakan sujud sahwi. Kita laksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini apa dia? Menampung balik di atas ketidakkesempurnaan kita dalam ibadat solat tadi. Tapi kalau kita kata tak nak sujud sahwi, boleh tak? Kita kata tak nak lah sujud sahwi. Kita tak buat sujud sahwi. Doa qunut pun tak baca, sujud sahwi pun tak buat. Boleh tak? Sah dah solat subuh kita. Sah, tapi tidak sempurna. Orang dapat 100%, kita dapat 85%. Rugi tak? Rugilah. Jadi kita nak sujud sahwi dua kali sujud pun kita rasa malas. Kita rasa segan, kita rasa letih dan sebagainya. Rugi kita, tuan-tuan. Dan kemudian mana dia? Mana? Dijabarkan dia dengan sujud sahwi, 2 sujud pada akhir sembahyangnya, dahulu daripada salam, sesudah membaca solawat dan doa tasyahud, dan adapun sunat hayah. Dan dia kata apa? Sujud sahwi ni kita buat waktu mana? Dia kata kita nak buat waktu mana? Kita buat selepas mana kita habis membaca tasyahud. Habis kita membaca tasyahud sampai innaka hamidul majid. Lepas tu kita nak baca doa. Ada orang baca doa Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli berapa? Allahumma jannibna syaitan. Punggah sungguh. Apa dia tadi? Apa jelah. Kan. Punggah. Allahumma jahannam. Apa adalah? Kita baca innaka hamidul majid, kita nak baca doa. Baca doa dulu, selesai doa kita dulu. Kalau kita sembahyang seorang, solat seorang-seorang, kita nak baca doa. Kalau kita baca doa, apa doa kita selalu amalkan? Habis kita baca doa selesai, maka kita disunatkan sujud sahwi tadi berapa kali? 2 kali sujud. Disunatkan kita sujud 2 kali sujud. Ada orang kata sujud sahwi ni sekali je. Ada orang cakap sujud sahwi ni sekali. Sujud sekali, lepas tu panggung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang cakap macam tu. Tapi kita ni, kemudian kita belajar dalam kitab Muniyatul Musalli, sujud sahwi adalah 2 kali sujud. Bila? Setelah selesainya membaca tasyahud akhir. Lepas kita selesai baca tasyahud akhir, kita nak doa lah apa kita nak doa sekalipun yang kita amalkan dalam solat kita. Contohnya Allah innaka hamidul majid, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, lain lagi lah, yang lain lagi, yang doa-doa yang kita amalkan. Ada orang tak tahu nak amal, tak tahu nak doa apa, dia baca doa apa, innaka hamidul majid. Lepas innaka hamidul majid dia baca doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dia nak amalkan yang itu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Allah lekeh sangatlah ustaz. Lekeh hatu anak tadika boleh baca. Kan. Kita kata kan. Kita kata tuan-tuan, guru saya sebut, kita nak baca Rabbana hablana min azwajina ni, kita baca lagi, kita amalkan sebelum kita kahwin, kita amal dah. Umur kita remaja, kita amal dah. Waktu mana? Waktu kita baca tasyahud. Lepas baca tasyahud, paling tidak kita baca apa? Doa yang paling ringkas, yang mudah kita hafal. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta apa? Kita minta Allah Ta'ala bagi kita apa? Isteri. Azwajina. Kita minta pasangan. Ya Allah, kau bagilah pasanganku. Tak kira lah pasangan yang pasangan kita lelaki kah, perempuan kah, atau pasangan kita yang pertama kah, yang kedua kah, tak kisahlah. Kan? Kemudian azwajina wa zurriyatina.
Dan zuriat-zuriatku. Zuriat-zuriat ni maksudnya apa? Zuriat keturunan kita. Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta apa? Zuriat kita, keturunan kita, isteri kita, pasangan kita tadi, suami kita tadi, jadi apa? Di kalangan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita minta. Tuan-tuan kena minta ni tuan. Kita minta isteri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi orang bertakwa. Kena minta tak? Kena minta. Oh kan? Kena minta. Sebab dia apa tuan? Hari ini kalau kita kata isteri kita, suami kita tak nak datang ke masjid, tak nak datang ke surau, tak nak solat, tak nak puasa, tak nak zakat dan sebagainya, kita kena minta doa ke Allah Ta'ala. Minta doa dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mana Allah Ta'ala ubah hati dia, supaya mana dia nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita pergi caci dia, bukan kita pergi herdik dia, bukan kita bagi dia menjadi masalah. Apa kita buat? Kita doa. Doa paling mustajab dalam solat. Doa yang paling mustajab dalam solat. Salah satunya kita kata sebut apa? Doa tempat mustajab doa dalam solat ni apa dia? Yang pertama dalam rukuk. Yang kedua dalam sujud. Dan yang ketiga dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir. 3 benda ni. Dalam ibadah solat. Jadi kita cuba doa. Dapatkan doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nampak macam remeh, nampak macam mudah, nampak macam tak glamour. Kan. Tak glamour, tapi keberkatan dia, kekuatan dia, Allah Taala makbul doa kita. Rumah tangga kita bahagia tak? Bahagia. Kan? Rumah tangga kita bahagia. Anak yang soleh solehah, isteri suami yang soleh solehah. Nak cari isteri yang soleh solehah ni macam mana tuan? Banyak benda lah yang kita nak kena tengok. Kan? Kita kata kita guru silat, kita ingat kita kat luar ni kita rasa kita berani dengan orang dah. Tak boleh silap sikit, nak tumbuk orang saja. Kan? Tak boleh silap sikit, kerusi nak angkat kepala orang saja. Kan? Tapi main ke bini cekekah sikit teriak. Baru bini cekekah teriak dah. Tahu cekekah? Tak tahu. Baru bini tengking. Teriak. Kan? Ni bukan tempat ni lah, tempat lain. Ni ada kawan saya tuan. Muka samsing. Kan? Badan ada masa lah. Badan ada masa lah kan, walaupun dia ada one pack, dia tak ada six pack. Dia ada one pack, tak ada six pack, tapi kena cerakah dengan bini teriak. Main ni nak dapat kebahagiaan ni bukan senang tuan-tuan. Kebahagiaan ni, si isteri mentaati suami, bahagia tak? Bahagia. Kan. Kalau kita suami cakap sepatah, isteri cakap 10, bahagia tak? Tak tahulah, tanya orang hak kita, saya ada. Kan? Cuba tanya lewat. Jadi sebab apa tuan? Sebab tu Allah Taala ni dah saran kat kita baca doa apa? Baca doa kita ni, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ni dah termasuk dalam Al-Quran yang dibaca oleh para anbiya. Mudah tak? Mudah. Dan kemudian lepas habis kita baca doa yang kita nak baca doa tadi, maka kita sujudlah sawi dengan dua kali sujud. Mana dia? Mana Pak Syekh? Hilang pula dah. Dahulu daripada salamnya. Sebelum dia bagi salam, dia sujud 2 kali. Dan kemudian ada pun sunat. Lepas tu kena sunat hayah. Kan? Jadi apa dia? Lepas sujud 2 kali, dia sujud sekali, dia panggung Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi sekali. Kemudian dia panggung daripada sujud, maka apa dia kena buat? Duduk seketika sekadar subhanallah. Lepas sekadar subhanallah, kita duduk seketika, barulah kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita bagi salam.
tu sujud sahwi. Dan kemudian, dan adapun sunat hai'ah yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi, amat banyak setengahnya, hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir tahrimnya. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum tutup majlis, kita jawab azan dulu. Kita buka soalan. Ya. 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 Okey, Tok Syekh tanya. Orang duduk tasyahud akhir, dia duduk tasyahud akhir, dia duduk secara tabarruk. Tabarruk ni apa dia? Kaki kanan kita masuk di bawah, kaki kiri kita masuk di bawah betih kanan. Dan kemudian kita jawab azan dulu. Allah.
Okey, Pak Syekh tanya tadi, kita duduk tasyahud akhir secara tabarruk. Kemudian lepas kita duduk, kita buat apa? Kita duduk tabarruk, kita bersandar dekat kawan kita. Kita bersandar. Kawan hak kita pula, dia punya peling pun tak pun nak kuat. Peling tahu peling? Tak tahu, punggar sungguh. Kawan hak main bersandar badan besar, dia badan kocik. Jadi apa berlaku? Kawan pun tersengit, tersengit. Jadi apa hukum? Hukum dia lah bangang nama dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita solat, kalau kita tak mampu nak duduk secara tabarruk, kita duduk secara iftiras supaya mana tidak mengganggu kawan jiran kanan kiri kita. Jadi dalam kitab, dalam kitab fiqh dia kata, kalau kita solat, kita duduk bersandar ke dinding contohnya. Duduk bersandar ke dinding. Bila duduk bersandar ke dinding, hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Kalau kita ambil kawan kita duduk sebelah kita, kita duduk bersandar dekat dia, hukum dia adalah makruh. Makruh sebab dia apa? Sebab boleh menghilangkan khusyuk kawan kita, disebabkan kita ni duduk bersandar dekat dia. Dan makruh ni tadi pula boleh pergi kepada makruh tahrim. Makruh yang boleh bawa kepada perbuatan kita menjadi haram. Sebab dia apa? Sebab kawan kita boleh jadi maki kita. Kawan kita sembahyang, patut baca doa, dia maki kita. Macam-macam jenis lah kan. Dia main keluar. Dia kata keluar mulut, dia keluar ke hati. Jadi apa? Boleh bawa kepada kebencian, putusnya silaturahim. Jadi kita kena hati-hati dalam kita melaksanakan ibadat solat. Sebab tu saya selalu sebut tuan-tuan, kalau siapa yang tertib dalam ibadat solat, insya-Allah dia tertib di luar solat. Kalau orang tak tertib dalam ibadat solat, confirm di luar solat pun dia tak tertib. Contoh dia apa tuan-tuan? Dalam solat, kita tak boleh apa? Tak boleh meludah. Tuih meludah kan? Boleh tak? Tak boleh. Hukum dia adalah makruh. Kita tengok tuan-tuan, kita pergi berkawan dengan kawan-kawan kita. Lepas makan dia cari apa tuan-tuan? Dia cari apa? Rokok tu cerita lain, dia cari apa? Pencungkir gigi. Kawan kita ni cari pencungkir gigi, apa dia buat? Dia congkir gigi, krek. Lepas tu tangan yang sama. Tangan yang sama sekali nak salam dengan kita. Tangan yang sama nak salam kita, bangang punya orang ni. Jadi kalau ada yang buat, stop lah. Tukar lah perangai tu. Kan? Ni perangai satu hal, perangai. Sebab tu tuan-tuan, dalam ibadat dalam solat pun, kita nak buang makanan yang terlekat dekat gigi kita, apa kena buat? Kita kena tolak dia sampai ke bibir, kita ambil dengan tangan. Ambil dengan tangan. Satu. Lepas tu yang kedua, bila kita nak mencongkir gigi kita depan kawan-kawan, apa nak kena buat? Tutup mulut. Tutup kita congkir. Kan? Dan seelok-eloknya elok daripada mencongkir depan kawan-kawan. Ni kadang-kadang tabiat. Dah jadi lazim perangai. Yang ni orang panggil perangai apa? Ni orang panggil perangai loklak. Tahu loklak? Loklak tak tahu? Ni macam-macam perangai kawan-kawan tuan-tuan. Ni banyak. Ni yang kadang-kadang dia buat, kadang dia tak perasan. Dia buat, dia tak perasan. Contoh tuan-tuan, lagi apa tuan-tuan? Contohnya apa? Contoh kita makan dalam talam. Kita pergi majlis-majlis, kadang-kadang orang buat makan dalam talam. Bila makan dalam talam, apa kena buat? Tertib makan dalam talam macam mana? Dia lumbuk kat tengah, apa kita buat? Kita ambil kuih main ke tempat kita, baru kita makan. Bukan pergi cedok makan kat situ. Kawan kanan kiri tengok, hampir tengok. Tu bujuk dia jenis kalau jenis macam tu, ambil ngop. Macam mana nak buat? Tak tahulah tuan-tuan. Kita ambil kuih main ke tepi, baru kita ambil makan. Kan? Tu tabiat, tu apa? Kaedah kita. Jadi dalam ibadat solat pun, kita nak batuk, apa kena buat? Batuk tutup mulut. Tutup mulut sampai habis batuk. Habis batuk, baru kita keluar tangan kita. Bukan kita batuk lama, kita tutup sekejap. Contoh kan. Kawan sebelah kita, dia main apa? Virus. Virus apa? Covid. Kawan yang main Covid apa nama? Lepas tu kita nak borosin. Nak borosin apa? Kita sebut dulu, nak borosin, tutup mulut.
Bersin lah. Tak dan kau kena cuba. Kita cuba buat. Punggah tu. Memang tabiat kita. Kita selalu kan. Kan? Kita nak bersin kita tahu lah kita. Kan? Nak bersin tutup. Tutup sampai selesai sebab bila virus kita hari ni tuan-tuan, masjid kita, surau kita ada aircon. Bila ada aircon, kadang-kadang aircon diletak depan imam, kita pula depan, duduk sah depan. Bila kita bersin, hembusan kita tadi pergi pada kawan kita. Kawan kita kata apa? Cilaka. Dia tak kata depan lah, dia kata dalam hati. Hampai tu kan. Ni bahaya tuan. Kita solat nak dapat apa? Dapat pahala. Ni dalam solat. Nabi agama suruh kita apa? Tutup. Adab. Bila kita keluar dalam solat, kita bawa adab yang sama, selamat dah kita. Orang suka tak kawan kita? Orang suka lah. Nak tutup bersin, bukan tutup dengan tangan kanan, tutup dengan tangan kiri. Tutup tangan kanan, bersin dengan tangan salam pula. Kawan nak salam kita, ya tak ya kawan ni. Kan? Nak salam ya tak ya kan? Lepas tu kawan salam ujung jari. Marah, apa kau ni salam-salam lah betul-betul. Kan? Kawan dah tengok kita rembuh dengan tangan kan tadi kan. Jahanam kan. Ni pun adab. Jadi dalam adab ni kita nak kena tengok kan. Sebab apa dalam adab ni kita nak jaga orang kanan kita, orang kiri kita. Kalau dalam solat kita jaga adab, insya-Allah luar solat pun kita akan beradab. Kalau dalam solat kita tidak beradab, insya-Allah luar solat pun kita tak akan beradab. Sebab dia apa? Sebab dalam solat kita beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Khaliq pun kita tak beradab, apatah lagi dengan hamba. Sesama hamba. Kan? Mana mungkin kita nak beradab? Sedangkan dengan pencipta kita yang dok bagi rezeki kita, yang bagi kita hidup, kita tak ada adab, apatah lagi sesama kita yang kita tak ada ambil tahu hal, tak ada apa yang manfaat kat kita. Apatah lagi. Kan? Wallahu a'lam bissawab. Lain soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Pak Syekh tanya. Pak Syekh tanya, kita baca doa qunut. Kita baca doa qunut tadi, boleh dah kita baca, kita solat seorang ke, kita solat doa, kita solat berjamaah ke? Boleh dah kita baca dengan qunut pendek? Boleh dah kita baca dengan qunut pendek? Allahumma ghafirli ya ghafur. Boleh dah? Nak baca seorang pun boleh, nak baca berjamaah pun boleh. Tapi kalau setiap hari dia baca, kita jadi imam, setiap hari dia baca Allahumma ghafirli ya ghafur, hari kedua Tok Bilal penjentik telinga. Jentik telinga Tok Imam. Pasal apa jentik? Tok Imam tak hafal ke doa qunut? Dak aku dengar ustaz kata pendek pun cukup lah. Janji aku baca. Jadi apa tuan? Baca doa qunut panjang tu dah doa. Jadi doa ni kalau kita bahas panjang pula dalam solat subuh ni, kenapa Allah Taala bagi solat subuh ni dalam Al-Quran Tuhan sebut subuh ni khusus. Berlainan dengan solat asar, berlainan dengan solat zuhur, berlainan dengan solat isya, solat maghrib, solat subuh ni Tuhan bagi khusus. Apa dia? Di waktu subuh ni Allah Taala nak memakbulkan doa kita. Jika kita doa tak doa, pergilah. No, wallahu alam. Yang terakhir, ya. Kalau imam apabila sembahyang dia baca sami Allah liman hamidah, adakah makmum tak ikut sekali sami Allah liman hamidah ataupun jawab rabbana lakal hamd ataupun walakal hamd? Okey. Pak Syekh tanya, bila kita sembahyang, kita solat, tu imam i'tidal. Tu imam baca sami Allahu liman hamidah. Kita makmum nak baca apa? Rabbana walakal hamd ataupun nak baca sami Allahu liman hamidah juga? Nak baca apa? Tu imam sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Yang ni mubaligh. Kita nak baca nak sebut sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd kah? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cumanya kita baca secara sir. Makmum baca secara perlahan. Imam baca secara jahar. Jangan makmum sama jahar dengan imam.
sama kuat dengan imam, lawan dengan tu imam. Tu imam sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Contoh. Kan. Apa hal kau buat macam ni? Dan baru balik Mekah. Dan baru balik dia dengar sama ya boleh buat, dan buat ya. Kan. Boleh tak? Boleh. Belah. Jadi apa tuan? Jadi kita baca sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran mubarakan fi. Nak baca doa lagi, bacalah. Ada lagi doa-doa yang boleh baca, yang kita nak baca. Boleh ketika sami'allahu liman hamidah. Sebab dia apa tuan? Kalau kita pergi ke Madinah, Imam Madinah, lepas sami'allahu liman hamidah dia baca doa agak panjang juga. Saya ingat 2 minit, 1 minit ada juga. Dia baca doa. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian dia baca doa lain lagi. Kemudian baru dia Allahu akbar sujud. Jadi kita nak baca doa, boleh baca doa, tak ada masalah. Jadi cumanya baca doa kita ni tidak secara jahar, tidak secara kuat. Tidak secara kuat, kecuali kita menjadi imam. Kita jadi imam, kita kena sebut takbir intiqalat tadi ni secara jahar, menandakan nak bagi tahu pada jemaah kita nak berpindah rukun daripada rukun rokok pada rukun i'tidal, rukun i'tidal kepada rukun sujud dan sebagainya dan seterusnya. Jadi maka imam disunatkan, dijaharkan takbiratul ihram dan takbir intiqalat, iaitu takbir berpindah rukun. Kalau makmum dia baca secara jahar. Makmum baca secara sir, perlahan sahaja. Hanya sekadar dengar dekat telinga dia. Dia tak perlu nak bagi dengar orang lain, tak perlu. Dia tak perlu. Jadi kita tuan-tuan, sama ada dalam takbiratul ihram ataupun dalam takbir intiqalat, makmum disunatkan, disirkan bacaan takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Wallahu alam bisawab. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, terbaik itu kalau saya sendiri saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan muzakarah kita pada malam ni mendapat manfaat pada diri tuan-tuan dan kepada diri saya, dan pada diri saya, dan kita sama-sama dapat mengamalkannya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka taubata wa inabata wal istiqamah ala syari'ati ghurra'i wa tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.